Tabung Amanah Pekerja TAP ditubuhkan pada tahun 1993 untuk membantu pekerja dalam sektor awam dan swasta menabung untuk hari persaraan mereka. Sejak itu, skim pencen caruman tambahan SCP diperkenalkan untuk memastikan pekerja menerima pembayaran persaraan yang lebih stabil secara bulanan. Walaupun berhadapan dengan persekitaran yang mencabar dan keperluan yang berubah-ubah, pihak kerajaan kekal komited untuk memastikan simpanan persaraan rakyat negara Brunei Darussalam terus berkembang maju dan berdaya tahan. Dalam hal ini, pihak kerajaan melalui Kementerian Kewangan dan Ekonomi dengan kerjasama TAP telah membuat kajian rapi mengenai keberkesanan skim-skim TAP. Sehubungan itu, hasil kajian tersebut, skim persaraan kebangsaan SPK diperkenalkan untuk memenuhi keperluan, kebajikan dan kedayatahanan persaraan setiap generasi rakyat negara ini. Mari kita mulakan dengan penjelasan objektif skim persaraan kebangsaan SPK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skim Persaraan Kebangsaan ataupun SPK merupakan hasil usaha kerajaan untuk menambah baik skim pencen yang sedia ada. Alhamdulillah, dengan adanya skim SPK yang baru ini, ianya akan memberikan income replacement ratio atau pencen bulanan berdasarkan gaji pada waktu perkhidmatan yang lebih baik di waktu persaraan nanti. SPK ini juga berhasrat untuk menggalakkan rakyat dan penduduk negara ini menjadi pekerja yang lebih produktif, yang boleh menyumbang kepada tahun perkhidmatan yang lebih panjang dan secara langsung membolehkan mereka meraih manfaat yang lebih baik daripada SPK. InsyaAllah, dengan tenaga kerja yang lebih produktif, keselamatan sosial bagi rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam akan lebih terjamin. Untuk mencapai objektif-objektif tersebut, beberapa cabaran-cabaran persaraan perlu ditangani. Semasa istiadat pembukaan rasmi mesyuarat pertama dari musim pemesyuaratan ke-17 Majlis Mesyuarat Negara pada 15 Mac 2021, Kebahadulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menggunakan titah bahawa skim tabung amanah pekerja ataupun TAP masih menjadi persoalan umum semada ia dapat menjamin ahli-ahlinya menghadapi hari-hari persaraan, termasuk untuk turut menyara keluarga yang masih jadi tanggungan. Ke arah ini, skim persaraan kebangsaan SPK yang menggantikan skim TAP dan SCP bertujuan untuk menangani cabaran ini dengan beberapa kaedah utama, antaranya: pertama, skim persaraan kebangsaan SPK yang baru akan menentukan kecukupan pendapatan persaraan melalui kaedah kadar penggantian pendapatan atau Income Replacement Rate IRR. Ianya akan memberikan pendapatan persaraan yang lebih baik untuk semua golongan, terutamanya golongan yang berpendapatan rendah. Kedua, skim persaraan kebangsaan juga akan mengutamakan konsep productivity sebagai salah satu tunjang utama. Ianya dihasratkan untuk memberi pembayaran annuity yang boleh mencapai sepanjang hayat demi membantu menangani kadar umur yang kian meningkat. Ketiga, dalam aspek pengeluaran, skim persaraan kebangsaan adalah lebih fleksibel dan membolehkan pengeluaran akaun ahli bagi keperluan-keperluan ahli sebelum persaraan. Keempat, dalam mempertingkatkan lagi perlindungan bagi tanggungan-tanggungan ahli, manfaat turunan juga telah diperluaskan sebelum dan selepas 60 tahun. Dan kelima, skim persaraan kebangsaan yang baru adalah lebih inklusif, di mana ianya bukan sahaja terhad kepada pekerja-pekerja di sektor formal, malah dibukakan juga kepada ahli-ahli yang bekerja di sektor tidak formal. InsyaAllah, dengan penggunaan komponen-komponen seperti kadar penggantian pendapatan atau Income Replacement Rate IRR,
purata gaji serta produktiviti, skim persaraan kebangsaan ini akan memberikan jaminan persaraan yang lebih berdaya tahan. Dengan potensi penerimaan annuiti bulanan sehingga sepanjang hayat, perlindungan yang lebih meluas serta inklusif kepada ahli-ahli tanpa mengira sama ada ahli bekerja di sektor formal ataupun tidak formal. Dengan mengambil kira strategi-strategi tersebut, skim persaraan kebangsaan SPK diperkenalkan untuk menggantikan skim TAP dan SCP. Skim ini mempunyai akaun ahli yang mengandungi caruman dari gaji ahli dan akaun persaraan yang mengandungi caruman yang dikumpulkan dari kesemua majikan-majikan. Apakah manfaat akaun ahli? Ahli dibolehkan membuat pengeluaran dari akaun ahli bagi pelbagai keperluan sebelum bersara. Jenis-jenis pengeluaran adalah pengeluaran 30% dari akaun ahli semasa umur 45, 50 dan 55 tahun tanpa sebarang persyaratan lain. Pengeluaran 50% dari akaun ahli untuk membeli, membina, memperbaiki dan mengubah suai rumah. Pengeluaran 100% juga dibolehkan bagi tujuan pengeluaran hak waris bagi ahli yang telah meninggal dunia, mengalami penyakit yang terminal, hilang keupayaan untuk bekerja, melucutkan kerakyatan dan setelah bersara pada umur 60 tahun. Ahli yang tidak lagi berkhidmat atau telah bersara pada umur 55 tahun dan ke atas boleh membuat pengeluaran 100% dari akaun ahli secara annuiti bulanan sehingga umur 60 tahun. Apakah manfaat akaun persaraan? Ahli akan menerima pembayaran annuiti apabila mencapai umur 60 tahun dan juga manfaat turunan bagi tanggungan ahli yang meninggal dunia di bawah umur 75 tahun. Pembayaran annuiti mengambil kira perkara-perkara seperti jumlah annuiti minima berdasarkan purata perbelanjaan keluarga minima yang diperkenalkan supaya pekerja yang berpendapatan rendah dapat menampung perbelanjaan asas semasa bersara. Kadar penggantian pendapatan setelah bersara yang lebih baik untuk menjamin persaraan ahli. Penyelarasan kadar inflasi untuk memastikan pendapatan persaraan ahli tidak terjejas oleh peningkatan inflasi. Dan faktor-faktor pekerjaan seperti purata gaji dan produktiviti kerja. Sebagai contoh perbandingan skim SCP dan SPK, bagi ahli yang mempunyai purata gaji RM500 sebulan dan berkhidmat selama 25 tahun. Mengikut pengiraan skim SCP, annuiti yang diberikan adalah sebanyak RM52 sebulan atau RM302 jika dicampur dengan pencen umur tua. Manakala annuiti SPK memberikan pembayaran bulanan yang lebih tinggi iaitu sebanyak RM250 sebulan atau RM500 jika dicampur dengan pencen umur tua. Ini bermakna kadar penggantian pendapatan ahli SPK adalah sebanyak 100% iaitu purata gaji yang diterima sebelum bersara adalah sama dengan apa yang diterima selepas bersara. SPK juga menggalakkan ahli terus bekerja untuk mendapatkan pendapatan persaraan yang lebih tinggi. Misalnya, jika ahli yang mempunyai purata gaji RM500 tersebut terus berkhidmat sehingga 35 tahun, annuiti SPK yang diterima akan naik kepada RM350 sebulan dan menjadikannya RM600 jika dicampur dengan pencen umur tua. Contoh seterusnya, bagi ahli yang mempunyai purata gaji RM1,000 sebulan dan berkhidmat selama 25 tahun, annuiti SCP yang diterima adalah sebanyak RM105 sebulan atau RM355 jika dicampur dengan pencen umur tua. Manakala annuiti SPK yang diterima adalah sebanyak RM485 sebulan atau RM735 jika dicampur dengan pencen umur tua dan dibayar sepanjang hayat ahli. Dan jika ahli terus berkhidmat selama 35 tahun, annuiti SPK akan naik kepada RM678 sebulan atau RM928 jika dicampur dengan pencen umur tua. Apakah manfaat kepada tanggungan ahli?
Tanggungan ahli yang meninggal dunia akan diberikan manfaat turunan dari akaun persaraan yang akan dilanjutkan sehingga ahli berumur 75 tahun. Bagi ahli yang meninggal dunia sebelum umur 60 tahun, tanggungan akan menerima manfaat turunan secara bulanan bagi tempoh 15 tahun. Jumlah manfaat adalah sebanyak 50% dari perkiraan anuiti ahli terkini atau tidak kurang daripada RM400 jika memenuhi syarat. Bagi ahli yang meninggal dunia di antara umur 60 tahun hingga di bawah umur 75 tahun, tanggungan akan menerima manfaat turunan minima RM250 sebulan atau 50% dari anuiti ahli yang sedang diterima. Tempoh pembayaran kepada tanggungan adalah sehingga baki umur ahli yang meninggal dunia mencapai umur 75 tahun. Penerima manfaat akan dilaratkan kepada tanggungan ahli termasuk anak-anak, balu atau duda ataupun ibu bapa tertakluk kepada derma dan syarat. Berapakah kadar caruman SPK? Kadar caruman daripada gaji ahli adalah dikekalkan pada kadar 8.5%. Manakala kadar caruman bagi majikan untuk SPK adalah dikemaskinikan untuk kesemua pekerja yang bergaji RM2,800 ke bawah mengikut kategori iaitu bagi gaji RM500 dan ke bawah, kadar caruman pihak majikan ditetapkan sebanyak RM57.50. Bagi gaji RM500 dan 1 sen sehingga RM1,500, kadar caruman pihak majikan ditetapkan pada kadar 10.5% berbanding dengan 8.5% sekarang. Bagi gaji RM1,500 dan 1 sen sehingga RM2,800, kadar caruman pihak majikan ditetapkan pada kadar 9.5% berbanding dengan 8.5% sekarang. Bagi gaji RM2,800 dan 1 sen ke atas, kadar caruman pihak majikan adalah dikekalkan pada 8.5%. Di dalam pengemas kinian ini, tiada had caruman bagi SPK. Bagaimanakah skim untuk individu yang bekerja sendiri? Ahli-ahli yang bekerja sendiri juga boleh turut serta dalam SPK. Ahli-ahli ini akan menerima manfaat pembayaran anuiti persaraan dan manfaat turunan yang sama dengan pekerja-pekerja di dalam sektor formal sekiranya memenuhi persyaratan yang ditetapkan di dalam SPK iaitu memberikan maklumat mengenai dengan kesahihan aktiviti bekerja sendiri dan ahli diperlukan untuk mencarum di antara RM17.50 sehingga RM40 bagi melayakkan untuk menerima caruman tambahan daripada kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia sebanyak RM17.50 sebulan. Dengan pelaksanaan skim persaraan kebangsaan SPK yang baru, insya-Allah ia akan dapat menangani cabaran utama pada skim TAP dan SCP pada ketika ini dan seterusnya, mencapai matlamat persaraan yang dihasratkan untuk setiap warga kerja di negara Brunei Darussalam.